Tetapi masih lagi betul, hero yang kebal. Hero yang kebal boleh absorb pelbagai damage yang bakal dilontarkan ke arah beliau. Masih lagi ada Consecration yang akan menambahkan nyawanya semula. Tapi sekarang ini, buat pasukan Blacklist, dengan adanya Baras dan juga Lapu-Lapu, kemungkinan Baras ini akan diletakkan di bahagian tengah dan itulah dia. Pemilihan Kagura telah dibawa masuk sekarang ini. Sebelum itu, Karakuri, siapakah jungler mereka daripada pasukan Blacklist sekarang ini? Nampak seperti Barat ataupun Harith. Tapi saya rasakan Barat lebih sesuai untuk dijadikan sebagai jungler. Kerana kalau diletakkan kepada side lane, akan berhadapan dengan 1-1. Dan 1-1 adalah direct counter kepada Barat. Yep, tapi mungkin kita akan melihat Haris akan main di bahagian good lane berhadapan dengan 1-1. Sebentar tadi pun kita ada berbincang Mage, perjumpaan antara Mage dan juga Marksman di bahagian good lane. Dan nampaknya sekali lagi menjadi kenyataan. Jadi ini pasti menjadi satu perlawanan yang menarik memandangkan kita hanya bermain dengan best of one. Adakah pasukan Blacklist seperti yang digembar-gemburkan menjadi pasukan kegemaran mampu untuk menewaskan pasukan Red Canids tanpa sebarang masalah, ataupun kejutan pertama akan kita saksikan untuk perlawanan pembukaan ini? Ya, dan tanpa sebarang waktu lagi, terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Pembuka bicara kita pada M3 kali ini, pasukan Blacklist International. Pasukan berwarna merah akan menemui pasukan Red Canids, pasukan berwarna biru. Di mana kita akan melihat power spike daripada pasukan Blacklist International akan sedikit kuat dengan adanya Matilda. Boleh saja melakukan poking di bahagian tengah dengan lebih kuat lagi. Tetapi jika memandang rendah kemampuan Rafaela untuk out sustain damage, mungkin akan mendenda mereka. Ya, kita akan dapat saksikan di mana Luna akan berada di bahagian tengah, cuba untuk memberikan sedikit bantuan untuk pastikan di bahagian tengah tekanan yang akan dilakukan oleh pasukan Blacklist agak sedikit rendah. Ini menyebabkan mereka mampu untuk main dengan selamat untuk 2 minit yang pertama supaya tidak Juga satu high ground fasa, fokus balik game. Tetapi kita lihat draft yang dilakukan oleh pasukan Blacklist International, di mana 4 hero early game, Lapu-Lapu, Harith, Matilda dan juga Barat. Di mana hanya Kagura sahaja sebagai hero late game yang memerlukan farm. Jadi ini bermaksud Blacklist International boleh bergerak dengan agresif pada fasa early game. Ya, sebut pasal agresif, Luna terpaksa menggunakan flicker demi melarikan diri sebentar tadi. Rotasi yang telah didatangi oleh Oh My Venus dan juga Haji hampir sahaja membenarkan Blacklist mendapatkan first blood. Ya, one thing yang menarik apa yang dilakukan Pada fasa early game. Jadi kalau pasukan Blacklist International memberikan fokus terlampau tinggi kepada Upatizi sahaja, di mana jumpstart bebas, dianya juga boleh menjadi masalah besar kepada mereka pada late game nanti. Ya, benar sekali. Dan sekarang ini kita akan masuk semula ke dalam game yang pertama ini. Kita lihat level pada Haji sekarang telah mencatatkan level yang kelima. Nak dibandingkan dengan Frost yang menggunakan Farsa baru sahaja level 4. Menunjukkan walaupun mereka rotate di bahagian yang berbeza, masih tidak ketinggalan daripada sudut EXP mereka. Ya, benda itu yang sangat-sangat penting akan dilakukan oleh kedua pasukan untuk pastikan level mereka tak ketinggalan jauh, untuk pastikan tiada power spike yang akan dilakukan. Tapi di bahagian tengah, Zaman Force telah pun dibuka Circling Eagle, cuba mencari Patizi dan first blood terus saja diberikan kepada Oh My Venus untuk mendapatkan kill yang cukup penting kepada pasukan Blacklist. Kita dah pun berbincang di mana target mereka adalah Upatizi. Tetapi jangan lupa untuk mendapatkan Rexona Ice Cream dekat sini untuk mendapatkan 5 kali kesegaran seperti bagaimana Blacklist International mendapatkan first blood. Dan sekarang ini mungkin ada kill yang kedua. Ohab akan dikejar. Jumpstep pun telah tiba di medan pertempuran. Tetapi dengan adanya flicker, Ohab mampu untuk melarikan diri. Rotasi serangan balas telah dikemukakan oleh pasukan Blacklist International. Namun begitu, pasukan Red Canids sangat-sangat bijak mengundurkan diri terlebih dahulu. Lihat di bahagian EXP lane. Lihat bagaimana Akashi begitu jauh dia melaksanakan cutting lane ketika ini. Itu dia punya job description. Dia kena cutting lane sejauh yang mungkin. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Adin, bukan saja pasukan Red Canids yang akan takut. Saya pun takut apabila 4 pemain daripada pasukan Blacklist berkumpul satu tempat, kerana chances untuk mereka dapatkan kill sangat-sangat tinggi. Dan sekali lagi, Upatizi yang akan jadikan sasaran dan terus saja gunakan Circling Eagle dan serangan lagi daripada Haji sebentar tadi hampir-hampir berjaya untuk menjatuhkan Upatizi yang berseorangan di bahagian atas. Blacklist International tanpa henti memberikan target mereka kepada Upatizi di sini. Dan Red Canids seperti perlu mencari jawapan bagaimanakah mereka nak menarik perhatian Blacklist International kepada kawasan yang lain. Disebabkan itulah Akashi melakukan cutting lane, tetapi turtle yang pertama berjaya diambil Blacklist International tanpa masalah. Dan jangan lupa untuk tukar kepada Yudu untuk menangi 300 Yudu wallet credit. Ya, pada waktu yang sama Zaman Force tadi bergoleh, tapi lihat bagaimana crossbow
off-tank yang digunakan oleh Upatizi. Namun begitu, tidak cukup damage untuk mendapatkan kill tersebut. Dan Upatizi yang akan dijatuhkan. Ini yang kita katakan sebentar tadi, serangan balas yang dikemukakan oleh pasukan Blacklist International. Kefahaman mereka daripada Haji dan juga Oh My Venus yang memunculkan kill pembalasan tersebut. Ya, berkaitan item telah bersiapkan oleh kedua-dua pasukan, tapi sebelah tu kita dapat saksikan Frost telah pun menggunakan Feather Aside, namun itu tidak berjaya mendapatkan sebarang kill. Ohab dah menyiapkan Calamity Reaper. Agak awal untuk pemain ini berjaya untuk menyiapkan first item beliau. Dan sekarang ini untuk pasukan Red Canids, Upatizi telah pun ditarget. Yi Sun Shin itu Jumpstyle dan juga Frost belum memberikan impact yang besar kerana mengetahui 1-1 mereka telah pun di-lock on. Mereka yang perlu memikul tanggungjawab untuk menjadi kunci kemenangan bagi pasukan mereka. Tetapi Blacklist International masih lagi memberikan fokus pada bahagian top lane. Dan lihat bagaimana 3 berolongan 3 di bahagian atas ini. Fokus utama pasukan Blacklist International adalah Upatizi, tetapi tidak hanya nak mendapatkan turret di bahagian atas saja. Zaman Force telah dibuka oleh Ohab untuk securekan betul-betul turret di bahagian atas. Ya, apabila pemain ini mendapatkan hero kegemaran beliau, jadi sangat senang sebenarnya dia untuk mendapatkan objektif. Dan kita lihat bagaimana cubaan yang dilakukan oleh Wise mendapatkan orange buff dan nampaknya berjaya, tetapi diasah oleh 5 poin sebenarnya daripada pasukan Red Canids, dan mereka cuba untuk mendapatkan kill, tetapi Wise berjaya mendapatkan Luna. Mereka berjaya mendapatkan seorang pemain. Jumpstyle dicari, tetapi Luna berjaya mencari jungler utama pasukan Blacklist untuk mendapatkan kill pertama pasukan Brazil ini. Inilah kenapa combo VY sangat-sangat menakutkan. Kelihatan Y sangat berani berhadapan dengan ramai ahli pasukan Red Canids. Tetapi kita melihat Oh My Venus sentiasa bersedia untuk memberikan guiding wind, menyelamatkan beliau pada saat-saat genting. Dan sekarang ini turtle yang kedua nampaknya tidak akan diteruskan dekat sini. Tetapi kita melihat pada minit yang ke-7, 5 kill telah pun berjaya dikumpul oleh pasukan Blacklist International. Ya, dan sekarang ini kita akan lihat replay untuk menyaksikan bagaimanakah perlawanan tersebut. Instant replay yang dipersembahkan oleh Rexona. Wise, saya gemar apa yang dilakukan oleh beliau. Walaupun beliau dijatuhkan, tapi beliau memberikan ruang kepada Haji menggunakan Yin Yang Overturn, meratakan 3 ahli pasukan pihak lawan. Dan adanya Edward dengan penggunaan Bravest Fighter, dia menghentak pedang dia yang terakhir sebentar tadi untuk menjatuhkan Luna. So, Wise, pengorbanan yang tak sia-sia langsung kerana berjaya untuk mendapatkan 3 kill di dalam pertarungan tersebut. Bukan saja dia berjaya mendapatkan kill, dia juga berjaya mencuri orange buff. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan Red Canids sebentar tadi? Crossbow of Tank telah pun diaktifkan oleh Upatizi. Tetapi lihat damage yang dikeluarkan. Tak begitu menyakitkan kerana mungkin item yang belum berjaya disiapkan dan akibat ketekanan yang dilakukan oleh pasukan Blacklist sendiri. Ya, dengan di mana 2 kematian pada fasa awal memangnya akan mengganggu daripada kadar farming beliau. Tetapi sekarang ni Blacklist International memberikan tekanan kepada bahagian bottom lane dan juga bahagian top lane. 2 serangan kepada kedua arah. Tetapi untuk para penonton, jangan lupa untuk tukar kepada Yudu Switch dan juga berpeluang untuk mendapatkan 300 Yudu kredit dekat sini. Ya, benar sekali. Feather Strike telah dibuka oleh Frost, cubaan untuk memberhentikan serangan daripada pasukan Blacklist International ini, tetapi tidak berjaya kerana Ohab dengan begitu mudah beliau berdansa saja mendapatkan turret di bahagian atas. Dan sekarang ini Luna kemungkinan akan dijatuhkan. Zaman Force telah dibuka walaupun ada flicker, namun begitu Ohab dia mulakan dengan Luna tetapi dia akhirkan dengan Jumpstyle sebentar tadi. Satu perkara yang baik lakukan oleh pasukan Blacklist, mereka fokus pada 2 hero yang cukup penting pada pasukan Red Canids dan berjaya menjatuhkan pemain tersebut. Kita lihat sekarang ni bahagian Ohab telah pun menyiapkan masih lagi menyiapkan 2 item, iaitu Calamity Reaper dan juga Holy Crystal. Tapi ada satu serangan yang berlaku di bahagian bawah. Nampaknya Oh My Venus saja menggunakan Circling Eagle. Namun begitu, Upatizi lebih pantas untuk mendapatkan kill tersebut. Oh My Venus terlebih jauh dalam kawasan Red Canids sebentar tadi telah pun didenda, memberikan kill kedua bagi pasukan Red Canids. Tetapi pada minit yang ke-9, Blacklist International telah pun berjaya mengumpul 5 turret pasukan Red Canids. Kalau kita melihat dari segi ekonomi, perbezaan sebanyak 7,000 gol. Satu perbezaan yang sangat besar. Dan ini menyebabkan di mana kedua-dua marksman pasukan Red Canids mungkin tak boleh lagi memberikan impact yang besar.
Ya, dengan penguasaan map yang begitu baik daripada pasukan Blacklist sekarang ini menyebabkan Red Canids tersepit daripada nak mendapatkan farm, daripada nak mendapatkan segala objektif di Land of Dawn ini. Lihatlah positioning mereka. Mereka hanya duduk di kawasan sekitar base mereka saja. Manakala pasukan Blacklist yang begitu mendominasi, mereka gerak lebih ke arah pasukan pihak lawan. Ada dua option sebenarnya untuk pasukan Red Canids. Sama ada menunggu pasukan Blacklist melakukan kesilapan ataupun mereka fokus betul-betul di bahagian late game. Tetapi benda itu akan melakukan satu risiko yang sangat tinggi kerana pasukan Blacklist, seperti yang dikatakan oleh Adin, kalau mereka berjaya mendominasi game ini tanpa sebarang masalah, chances untuk mereka menang semakin lama semakin tinggi. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana Blacklist sedang melakukan freeze lane kepada ketiga-tiga lane, memperlambatkan lagi farming yang diperlukan oleh pasukan Red Canids, menyebabkan peluang kemenangan Blacklist International semakin lama semakin tinggi. Lot telah pun ada dekat sini, tetapi adakah Blacklist International menantikan Luminous Lot atau ingin memaksa teamfight terlebih dahulu? Kita lihat sekarang ini Wise seorang yang paling hadapan, namun begitu pasukan Red Canids terpaksa melarikan diri terlebih dahulu dengan adanya Feather Airstrike sebentar tadi, cubaan untuk securekan purple buff buat pasukan Red Canids. Tapi kita lihat bagaimana freezing lane yang dilakukan oleh pasukan Blacklist memang sangat-sangat bijak, memaksa Red Canids duduk again di kawasan mereka dengan dia tidak mendapatkan sebarang farming, sedangkan dua hero utama mereka, dua hero damage delay mereka sangat memerlukan farm, sangat memerlukan item, iaitu Jump Style dan juga Upah TZ. Ya, tapi kalau kita bercakap dari segi level, Wise sudah level 15. Wow. Kerana dia sering mencuri buff-buff milik pasukan lawan dan menyebabkan kenapa level beliau sangat-sangat tinggi. Dan ini menyebabkan lebih sukar pasukan Red Canids untuk membocori benteng pertahanan pasukan Blacklist, kerana Wise juga boleh berfungsi selaku kekebalan pasukan Blacklist. Ya, semestinya boleh menjadi frontliner bagi pasukan Blacklist International. Tetapi lihat disiplin pasukan Blacklist International. Seperti menantikan sahaja Luminous Lot yang akan bertukar pada 25 saat sahaja lagi sebelum mereka mengambilnya untuk memastikan peluang terbesar bagi mereka melakukan push. Tetapi Akashi mungkin dalam masalah. Kita lihat bagaimana Akashi hampir-hampir saja dijatuhkan, tapi dengan kepantasan dan juga ketangkasan beliau mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Keadaan semakin kurang baik buat pasukan Red Canids sekarang ini kerana kedudukan goal lead semakin lama semakin jauh. Kedudukan EXP juga pasukan Blacklist International mendominasi dengan begitu besar sekarang ini. Yep, dan kita lihat sekarang ni Lot lampu bertukar kepada Luminous Lot. Seperti yang dikatakan oleh Karakuri, pasukan Blacklist akan sememangnya memfokuskan kepada Luminous Lot dan mereka berjaya untuk memberikan serangan terhadap Lot ni tanpa sebarang masalah, kerana ada beberapa pemain pasukan Red Canids yang terpaksa clearkan minion terlebih dahulu, dan tanpa sebarang masalah pasukan Blacklist berjaya mendapatkan Lot yang pertama dan bertukar kepada Yudo, berpeluang untuk mendapatkan RM300 Yudo wallet credit sekiranya anda scan QR code sebentar tadi. Dengan perbezaan yang sangat besar daripada ekonomi, kawalan map dan juga level dekat sini, di mana sepatutnya Red Canids melakukan do or die sebentar di kontes kepada lot tersebut. Tetapi mereka mengambil pilihan di mana mereka mempercayai mereka masih lagi boleh melakukan pertahanan di dalam base. Tetapi mereka perlu ingat, ini adalah Luminous Lot di mana akan melompat masuk dan juga mengetuk inhibitor threat. Blacklist International perlu melakukan push ini dengan sangat-sangat kemas jika ingin memasuki rumah Red Canids. Red Canids sekarang ni saya tak tahu ataupun saya tidak pasti bagaimanakah cara mereka untuk melakukan comeback, untuk mempertahankan base mereka. Ya, mereka ada Feather Airstrike daripada Frost, tetapi Blacklist International dengan adanya Zaman Force, dengan adanya Yin Yang Overturn, boleh saja memaksa diri mereka untuk masuk ke base pasukan Red Canids. Yap, dan Lot telah pun muncul di bahagian atas. Mungkin akan fokus kepada inhibitor turret milik pasukan Red Canids, dan kemungkinan turret sini bakal dijatuhkan tanpa sebarang masalah, dan inhibitor turret pertama milik pasukan Red Canids berjaya dipecahkan oleh pasukan Blacklist. Mereka berjaya mendapatkan turret yang ketujuh milik pasukan Red Canids dan akan berikan sedikit tekanan di bahagian bawah kerana ada dua tower yang tinggal milik pasukan Red Canids yang terpaksa mereka pertahankan. Tapi kita lihat Mountain Shocker daripada Jumpstart berjaya sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pasukan Blacklist untuk tidak continue melakukan serangan. Disiplin daripada pasukan Blacklist International tidak terlalu memaksa, tetapi sekarang Red Canids mungkin terperangkap. Ya, Zaman Force telah dibuka. Akashi diberikan target terlebih dahulu. Namun begitu dengan adanya Consecration mampu untuk melarikan diri. Ohab nyawa yang sangat rendah, hampir saja dijatuhkan. Tetapi tidak mengapa, ada Matilda yang akan menyelamatkan diri beliau. Jumpstar orang yang paling hadapan, dan Luna hanya dengan satu ludahan saja daripada Wise menjatuhkan Rafaela tersebut. Ini menunjukkan betapa jauhnya perbezaan level yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan, kerana pasukan
pasukan Blacklist berjaya untuk farming dengan lebih pantas. Sekarang ni Wise berjaya untuk mendapatkan orange buff milik pasukan Red Canids, menyukarkan lagi tugas Jumpstart. Dan sekarang ni satu lagi serangan yang bakal dilakukan oleh pasukan Blacklist. Akashi. Mereka akan fokus. Haji berjaya mendapatkan Akashi dan mereka juga berjaya mendapatkan turret di bahagian tengah, menyebabkan hanya tinggal satu saja yang turret milik pasukan Red Canids yang terpaksa dipertahan sekarang ini. Blacklist International masih lagi menang daripada segi jumlah, tetapi mereka mengambil langkah berdisiplin untuk balik semula. Tidak memaksa untuk menghabiskan game ataupun cubaan menjatuhkan inhibitor turret terakhir pasukan Red Canids. Tetapi sebentar tadi kita melihat bagaimana mereka memulakan team fight. Edward lompat kepada bahagian belakang, mengganggu Red Canids untuk melakukan pertahanan dengan baik. Itu yang membenarkan pasukan Blacklist untuk memecahkan inhibitor turret di bahagian tengah sebentar tadi. Ya, benar sekali dengan gol lead yang semakin lama semakin jauh sekarang ini. 13,000 perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan ini menunjukkan pasukan Red Canids again agak sukar nak melakukan comeback, tetapi tidak mustahil. Namun begitu, mereka mungkin kena harap dengan kesilapan daripada pasukan Blacklist International. Ya, tapi kita akan lihat sekarang ni replay yang dibawakan khas oleh Rexona, di mana bagaimana pergerakan dilakukan oleh pasukan Blacklist apabila Edward berjaya untuk menggunakan Bravely Fighter dan Haji. Satu serangan yang cukup baik untuk fokus kepada Akashi. Dengan ketiadaan Akashi, lebih sukar sebenarnya pasukan Red Canids untuk bertahan. Dan sekarang ini kurang daripada 25 saat sahaja lagi lot yang seterusnya akan hidup. Sekali lagi boleh digunakan oleh pasukan Blacklist International untuk membantu mereka melakukan push. Adakah Red Canids bersedia untuk kontes lot ini ataupun tidak? Tetapi ada sedikit pergaduhan di kawasan orange buff, tetapi tak ada kematian buat masa kini. Ya, tiada kematian tetapi tiada kemarahan juga daripada pasukan Red Canids. Masih lagi berlega-lega persekitaran mereka sahaja, tak mampu untuk pergi ke middle line langsung sebentar tadi. Masih lagi duduk berdekatan dengan base mereka dan pasukan Blacklist International. Tanpa melengahkan masa, mereka tahu mereka boleh securekan Luminous Lord yang kedua ini untuk diguna pakai untuk mendapatkan mata kemenangan mereka. Luna telah pun melakukan zoning, cuba untuk memastikan Lord ini di reset, tapi beliau kesorangan. Adanya Akashi dekat situ. Pasukan Blacklist akan fokus untuk melakukan serangan. Circling Eagle daripada Oh My Venus akan fokus kepada Luna, merupakan hero yang sangat rendah. Tapi daripada arah belakang, Edward cuba untuk mencari Frost, terus saja aktifkan dia punya Winter Touch-on. Tetapi Jumpstart berjaya mendapatkan Haji. Edward juga berjaya mendapatkan Frost sekarang ni. Upatizi bakal dijatuhkan, diasah daripada arah belakang. Oheb berjaya mendapatkan kill tersebut. Dua pemain daripada pasukan Red Canids berjaya dijatuhkan, mencari kill yang seterusnya. Akashi yang akan jadi sasaran, diasah oleh 4 orang pemain. Tetapi Luna daripada arah belakang terus saja memberikan bantuan, tetapi diasah begitu jauh. Dan Oheb berjaya mendapatkan Akashi, meninggalkan 2 saja pemain Red Canids buat masa sekarang. 1 kematian Blacklist International dibalas dengan 3 kematian pasukan Red Canids. Hanya tinggal 2 orang saja untuk melakukan pertahanan dan Blacklist International ingin menghabiskan game. Luna dikepung, Luna dikejar. Luna akan ditendang terus saja ke arah base mereka tersendiri. Jumpstart keseorangan diri, tetapi masih lagi ada nyawa, cuba untuk mempertahankan segala-galanya. Akan dijatuhkan terlebih dahulu. Frost juga dengan adanya Feather Airstrike berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Oheb, dan Upatizi juga telah tiba di medan pertarungan. Red Canids masih boleh menghembus nafas lega. Itu merupakan satu Feather Strike yang cukup penting sebenarnya kepada pasukan Red Canids. Sekiranya Feather Strike tersebut tidak berjaya mendapatkan sebarang hero daripada pasukan Blacklist, pastinya pasukan Red Canids akan tertewas. Tetapi pasukan Blacklist, fokus mereka berubah. Mereka akan fokus kepada Luminous Lord ni kerana tanpa sebarang masalah. Wise berjaya untuk dapatkan Lord yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk bertukar kepada Yudo dan berpeluang untuk dapatkan RM300 Yudo Wallet Credit sekiranya anda bertukar kepada Yudo dan scan QR code tersebut. dan jangan lupa di mana Red Canids yang mempunyai power spike late game lebih banyak dekat sini. Adanya Yi Sun Jin, adanya Wan Wan, adanya Fasa. Jika mereka masih lagi boleh bertahan, mungkin masih lagi ada sinar harapan. Tetapi sekarang ini juga kita lihat instant replay yang dibawakan oleh Rexona, di mana kita melihat Luna telah pun dibunuh, Jumpstart juga telah pun menjadi target pasukan Blacklist International, dan di mana kehidupan semula Frost dengan Feather Airstrike berjaya menyelamatkan keadaan sebentar tadi. Ya, keadaan sebentar tadi berjaya diselamatkan oleh pasukan Red Canids, tetapi masalah kini timbul semula. Luminous Lord telah muncul di bahagian tengah. Ahli-ahli pasukan Blacklist International telah siap sedia untuk melakukan kemungkinan team fight yang terakhir sekarang ini. Upatizi
Akasi di bahagian tepi cuba untuk mendapatkan stack crossbow off tank tetapi tidaklah berjaya. Bandit Strike telah dibuka bersama dengan Zaman Pulse daripada Ohab. Cuba untuk mencari kill yang penting tetapi tidak menjumpai sebarang kill. Akasi nyawa yang sangat rendah. Luminous Blood akan dijatuhkan terlebih dahulu tapi kita bagaimana? Edward dengan begitu keras sekali cuba untuk mendapatkan pasukan pihak lawan tetapi Crystal akan diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan Blacklist International untuk menutup game pertama pada hari ini. Ya,